ayah, tuan-tuan dan puan-puan, kakak-kakak, makcik-makcik, pakcik-pakcik, apa khabar semua mudah-mudahan sihat walafiat dalam jagaan Allah. Tidak lupa juga kepada semua sekali di dalam jagaan Allah semua, termasuk bonda-bonda, pangeran-pangeran dan haja-haja bonda-bonda sekalian. InsyaAllah pada malam ni kita sambung bual bicara kita tentang bahayanya sihir, insyaAllah. Nah, sebut pun tak kuat, bahayanya sihir. Jadi insyaAllah malam ni mohon jasa baik seperti mana minggu lepas dilarang sama sekali untuk menyampuk di dalam perbualan saya. Kalau menyampuk, saya terputus saya punya point, jadi tamat riwayat. Okey, insyaAllah pada malam ni sama-sama kita dengar sikit berkenaannya. Kalau nak tulis apa-apa, boleh tulis di ruangan chat dan boleh tulis di ruangan komen untuk selanjutnya. Admin tolong mute. Tolong mute siapa yang open mic, tolong mute. Tolong tengok sekejap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana yang kita maklum bahawasanya sihir ini satu ilmu yang diharamkan beramal dan boleh belajar tetapi haram beramal dengannya. Sebab itu sihir ini dia banyak yang bersangkut paut dengan sihir ini. Mari kita tengok slide seperti mana yang tertera yang saya kongsikan kepada Kak Azrina kita. Kak Azrina cuba tekan slide yang kedua. Kalau kita tengok definisi sihir, dia tulis apa kat situ? Dia kata ada dua orang yang menceritakan tentang bahayanya sihir ni. Mari kita tengok. Siapa dia ni? Slide yang kedua. Ina, next slide please. Ina. Mana Pak Ina ni? Ina. Okey, kalau kita tengok di situ dia ada tak gerak Saya dah gerakkan lagi. Okey. Sebelum tu. Okey. Kalau kita tengok di sini definisi sihir ni yang dikatakan oleh Al-Lais mengatakan bahawa sihir adalah satu perbuatan yang mengundang kehadiran dan pertolongan jin dan syaitan. Dia mesti dapat pertolongan jin dan syaitan baru boleh jadi sihir tu. Kalau tak ada pertolongan jin dan syaitan dan dengan izin Allah, maka takkan berlaku sihir. Jin syaitan akan turun kepada manusia yang pergi memuja kepada sesuatu benda yang mensyirikkan Allah perbuatannya tersebut, lalu jin datang. Jin datang. Kau nak apa? Kau puja-puja ni kau nak apa? Dia kata aku nak kembalikan perniagaan aku bagi laris supaya perniagaan orang lain semua bankrupt. Aku nak aku saja yang laris. Okey, boleh? Kau letak besok kepala kambing kat situ. Dia tak kata kau letak besok kepala otak kau. Dia tak kata itu. Dia kata kau letak esok kepala kambing besok. Lalu besok dia letaklah kepala kambing. Bila letak kepala kambing, maka terjadilah sihir dengan izin Allah. Bukan dengan izin syaitan dan iblis, tak. Dengan izin Allah juga. Semuanya dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, tak jadi. Kalau Allah izin, baru jadi. Hebat tak Allah? Baik pun dia izin, jahat pun dia izin. Okey. Ibnu Qudamah mengatakan bahawa sihir adalah ikatan jampi-jampi perkataan yang dilontarkan secara lisan maupun tulisan atau melakukan sesuatu yang mempengaruhi badan, hati atau akal orang yang terkena sihir tanpa berinteraksi secara langsung dengannya. Jadi maknanya itu berkait apalah jampi-jampi serapah, nang butinang kui buti kui, nyat insun mata kaji, lagi apa lagi? Marang kerapu kebunden, marang skepel, macam-macam. Salimin salimat. Kalau yang perempuan apa dia? Melenggang melempak. Dia ada serapah dia tu. Melenggang melempak. Orang pandang, aku nampak. Macam tu, lebih kurang macam itulah. Dia ada jampi-jampi dia, orang Melayu tu. Kan? Umbuk mayang di umbuk, macam-macam. Uleh mayang di uleh.
Boleh macam-macam lah. Jadi orang Melayu ni memang popular lah dengan benda-benda. Jadi macam tu keadaannya. Nak bagi pun orang Melayu hebat, nak bagi nampak cantik pun orang Melayu hebat, nak bagi pelaris pun orang Melayu hebat, nak bagi bengkrak orang pun orang Melayu hebat. Orang Melayu memang hebat. Melayu mana? Wallahu ta'ala alam. Okey. Kemudian yang kedua, yang seterusnya, slide seterusnya. Adapun yang seterusnya, ini tak payahlah. Kita tengok yang kedua tu. Sihir adalah satu perbuatan hasad dengki, sabotaj melibatkan bantuan jin di mana seseorang tersebut meminta bantuan daripada dukun ataupun meminta secara terus dengan syaitan untuk melaksanakan hajat buruk mereka. Hajat buruk ya, orang cari jin syaitan ni. Hajat baik orang tak cari jin syaitan, orang cari Allah. Maknanya orang baik dia akan cari Allah, orang jahat dia akan cari syaitan. Sebab itu Allah larang kita, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan. Allah kata, bukankah kami pernah berjanji bahwasanya kamu jangan sesekali mengabdikan kepada syaitan, jangan ikut, jangan jadi pak turut kepada syaitan. Sebab itu orang yang jahat dia akan cari syaitan, orang yang baik dia akan cari Allah. Walau apa keadaannya sekalipun, dia tetap mencari Allah supaya mendengar segala rintihannya. Okey, terus. Slide seterusnya. Hakikatnya, sihir adalah kesepakatan antara individu tertentu, tukang sihir dan syaitan. Itu hubungan dia. Tukang sihir dan syaitan ataupun tok bomoh dan syaitan. Dengan melakukan pelbagai perkara yang haram atau syirik dengan imbalan dan pemberian tertentu serta pertolongan jin dan syaitan untuk melakukan apa saja yang diminta. Senjata syaitan untuk menyesatkan manusia, apa dia? Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan itu akan mewarnai kehidupan dunia ni dengan semua benda dinampak cantik oleh manusia. Dia berjaya menewaskan semua manusia, tetapi dengan orang yang ikhlas, dia tak dapat menewaskan orang yang ikhlas di dalam beribadah. Tu ikhlas tu mahal tu. Ikhlas itu mahal. Jadi maknanya sesiapa yang ada keikhlasan dalam diri dalam segala tindak tanduknya, dia mustahil untuk ditembusi da'yah-da'yah syaitan ke atas dirinya. Okey, terus. Punca wujud ilmu sihir. Sihir dapat dilihat pada zaman Nabi Musa AS ketika mana Firaun dan pengikutnya telah mencabar Nabi Musa AS. Ketika inilah tukang-tukang sihir telah menggunakan yang telah dimiliki untuk mencabar mukjizat Nabi Musa AS. Memiliki ilmu sihir menyebabkan seseorang itu akan kelihatan hebat. Siapa yang ada ilmu sihir dia akan nampak hebat. Berani kerana keyakinan individu terhadap kekuatan ilmu sihir. Sebab dia ada ilmu sihir, dia boleh buat apa saja. Kalau dia seorang peniaga, dia akan lariskan perniagaan dia. Kalau dia berebut-rebut di dalam memegang sesuatu jawatan, dia akan padam buang semua rezeki-rezeki orang dengan sihir dia tersebut. Supaya nampak kepada dia. Nampak keutamaan itu diberikan kepada dia. Sikit-sikit kita pun dengar, kejap je naik pangkat, naik lagi. Naik lagi. Bukan dah naik lah sebenarnya. Naik lagi. Ya Allah, cepatnya. Jadi maknanya bimbang takut ada benda-benda yang di sebaliknya. Wa na'udzubillah min zalik. Kemudian slide seterusnya. Kita tak nak baca slide sangat. Saya nak terang tu biar bagi banyak. Saya tak nak baca slide sangat. Okey. Dalil wujudnya sihir pada ayat Al-Quran. Wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Tu dalil dia. Siapa yang ajar tu? Syaitan-syaitan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahawa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya syaitan-syaitan yang kafir mengerjakan sihir. Syaitan yang buat sihir tu. Lalu Allah yang izinkan dia. Maka jadilah sihir. Kemudian terus. Dalil lagi. Ini banyak dalam Al-Quran. Innama kaidu sahir, macam-macam lagi ya. Terus. Cuba kita tengok jenis-jenis sihir. Ni cuba tengok jenis-jenis sihir. Banyak. Habis jadi manusia semua, ya Allah. Rosak habis manusia. Yang pertama, sihir pelalau. Iaitu pemisah suami isteri. Hilang nafsu. Tengok muka isteri tak ada nafsu. Tengok muka suami menyampah.
benci pasangan sehingga mohon cerai supaya rasa-rasa macam tak ada jodoh dah. Ustaz, saya tak ada jodoh dengan dia, Ustaz. Saya tak tahu macam mana, Ustaz. Saya tak ada nafsu langsung dengan dia, Ustaz. Saya tak tahu. Tak tahu. Tak tahu pasal apa dia kata. Saya tengok muka dia, saya jadi menyampah. Saya tak ada macam tak ada nafsu langsung. Nak tidur dengan dia pun saya pusing kat lain. Nak ah. Oh pula. Takut-takut dia terkena sihir pelalau. Ataupun kita suka dekat perempuan tersebut, ada orang suka kat bini kita, lalu dia guna sihir pengasih. Itu bahaya tu. Sekarang ni kalau nak beli sihir pengasih, ada dijual di Shopee. Ibarat zaman sekarang ni. Ubat pengasih, minyak pengasih, semua ada di dalam Shopee. Kan mudah tu. Main-main tu zaman sekarang ni. Celek kat sini sikit, celek kat sini sikit. Orang tengok dia, semua orang sayang kat dia. Bahaya tu. Orang perempuan pula, sebelum nak pergi kerja, bubur sini sikit, lepas tu sapu sikit kat ujung-ujung ni. Lepas tu orang tengok dia, semua orang jadi gila kat dia. Main tu, sihir pengasih. Kemudian sihir penunduk, supaya orang takut dekat dia. Supaya dia cakap je sikit, dia lalu saja tu, semua orang gerun dengan dia. Tu bahaya. Tengok muka dia, Allah, dia ada pula. Kenapa getar habis jasad aku ni? Rasa berdebar tengok muka dia. Aku tak tahu kenapa. Penunduk lah tu. Ataupun sihir sakit. Sakit manjang. Kena sihir tu kita sakit manjang. Ada setengah orang sampai kurus, halus kering. Dia dulu sebelum ni gemuk. Bila terkena sihir, halus kurus kering. Sampai tak ada apa dah. Isi semua tak ada. Pijat. Doktor kata tak ada sakit apa. Tak ada sakit apa. Dia disahkan sihat. Siapa kurus ni? Itu benda yang dikatakan sihir sakit. Ada pula orang yang kena sihir pukau. Pukau pula. Sampai kita pergi tepuk, dia tepuk bau kita tu, kita tak sedar apa. Tak-tak kita bagi duit dekat dia, 5,000 dekat dia. Kita pun tak sedar kita bagi 5,000. La ilaha illallah. Dia pun naik kereta, dia berjalan. Dia jalan naik kereta. Oh, kita pun, aku kat mana? Duit aku mana? Duit aku. Dia tak sedar. Dia kena pukau. Ataupun sihir gila. Sihir gila pula. Dia sasau seorang-seorang. Tak tentu arah. Kan? Cakap seorang. Kan? Tengok muka orang pun, dia gelak seorang-seorang. Padahal dia tak gila. Dia tidak ada pergi ke doktor. Pakar otak gila ni. Pakar otak dia kata dia sihat. Dia tak gila. Kenapa macam gila? Tu bahaya tu. Jadi maknanya bimbang takut kena sihir gila. Bahkan yang seterusnya, sihir pendarahan. Darah mata. Keluar darah, hidung keluar darah, telinga keluar darah, habis semua keluar darah. Macam-macam. Bahkan ada satu lagi sihir, namanya sihir mandul. Kahwin dah 10 tahun dah, tak keluar-keluar anak, tak ada zuriat. Sedangkan doktor cek lelaki dan perempuan semua clear. Semua mampu melahirkan zuriat. Bimbang takut ada sesuatu amalan terkena kepada dia, lalu mandul dia. Padahal dia sihat. Dari sudut ilmu kesihatan, sihat walafiat, tak ada masalah. Okey, jadi sihat dia. Jadi dia ditutup dia punya rahim dia tu. Siapa tutup? Sesiapa yang dengki pada dia. Sebab orang dengki je. Tak ada apa. Sebab hati ni kotor, hati kotor. Bila hati kotor, tak boleh tengok orang tu bahagia, tak boleh tengok orang tu kaya, tak boleh tengok orang tu lebih. Tak ada apa. Penjahanamkan dia, dia ni menyusahkan orang. Ada dia ni rosak kita ni. Rosakkan dia. Wujud. Semua sihir ni wujud. Semuanya berleluasa di zaman sekarang. Okay. Ada yang terkena sihir santau. Ada yang terkena sihir pelaris. Sihir pelaris apa? Kedai dia saja pelaris. Kedai orang lain, orang lalu. Aku lalu kedai kau tadi tutup. Buka . Mana ada aku lalu tadi tutup. Iya ke? Kau cuba patah balik. Tutup. Maknanya dia terkena sihir. Kedai dia tu telah disihirkan oleh orang kedai yang lain. Tu dia canggih tu. Dengan mata kasar kita ni, kita tutup . Tutup apa? Aku buka . Kau tak percaya? Kau datang aku duduk tunggu kat kedai ni. Tutup. Lah buka. Duduk gaduh.
Tengok-tengok kedai yang buka tu kedai lain. Mana semua orang fokus kepada kedai yang buka tersebut. Laris kedai tu. Tak cukup dalam kedai buka kursi kat luar, meja kat luar, meja kat belakang, semua buka sebab laris sangat. Laris macam mana? Ada lagi tak zaman sekarang orang memakai sihir pelaris ni? Ada. Kalau kita tengok di satu negeri, ada orang gantung gambar sultan. Tanya dia, "Pakcik, sebab apa tu gantung gambar sultan tu?" "Pelaris, tak?" Dia terus terang cakap pelaris. Itu bahaya. Banyak benda-benda macam tu kan. Kadang-kadang ada orang gantung ayat 1000 dinar. "Cik, kenapa gantung ayat 1000 dinar?" "Pelaris." La ilaha illallah. Bukan pelaris yang tu. Yang tu pemalas nama. Sebab yang sepatutnya kau yang baca. Bukan kau gantung situ, kau biar saja. Jangan. Okey, Ustaz ajar. Siapa yang buka kedai ni, tolong baca ayat. Nak panggil orang, bagi orang ramai ke kedai dia. Okey, baca ayat ni. Ayat Quran. Jangan tanya ayat berapa. Ustaz hafal je, tapi Ustaz tak ingat muka surah apa. Waja'altu lahu malam mamduda. Waja'altu lahu malam mamduda. Waja'altu lahu malam mamduda. Macam itu. Buka kedai, fikir yang tu lah. Waja'altu lahu malam mamduda. 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 Datang orang masuk kedai. Waja'altu lahu malam mamduda. Mamduda. Terus lupa terus. Lalah kali main muda. Jadi maknanya baca betul-betul lah. Waja'altu lahu malam mamduda. Tengok orang lain macam sikit, terus tertukar habis. Waja'altu lahu main muda. Dah jadi main muda terus. Jadi jangan macam tu Baca betul-betul. Waja'altu lahu malam mamduda. Tolong cari Ustaz. Tolong tulis di ruangan chat. Surah apa, ayat apa. Itu kerja rumah. Siapa jumpa, tulis. Waja'altu lahu malam mamduda. Adakah pelaris tanpa tujuan menjatuhkan perkara lain? Apa hukumnya? Dia bukan kalau tak jatuhkan kedai lain, okey. Biar orang datang ramai kedai dia. Itu disuruh. Itu rezeki namanya. Memanggil rezeki Allah tu supaya datang ke kedai dia. Itu disuruh. Tetapi jangan ada satu niat lain, biar kedai lain lingkup jahanam pada muka dia. Itu bahaya. Kalau macam tu ada, hasad dengki, itu dah menjadi benda yang dilarang dalam agama kita. Waja'altu lahu malam mamduda. Macam itu. InsyaAllah. Boleh Pergi duduk kat Umi. Duduk kat Umi. Buat kerja. Pergi sana. Pergi sana. Tak apa. Pergi sana. Pergi sana. Okey. Next, seterusnya. Slide seterusnya. Waja'altu lahu. Tak payah waw tu, tak payah panjang. Waja'altu terus. Waja'altu lahu malam mamduda. Waja'altu lahu malam, bukan malam. Lam alif. Lam alif. Saya cari. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'altu lahu malam mamduda. Surah Mudassir. Ayat yang ke-12. Jumpa dah. Surah Al-Mudassir ayat yang ke-12. Cuba tengok. Rasulullah SAW sendiri pernah disihir melalui hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Betul kan? Terus siapa yang sihir ni? Siapa yang sihir dia? Lubaid bin Al-A'sam yang kita pernah cerita baru ni. Lubaid bin Al-A'sam. Okey, terus. Saya cerita dah sebab minggu lepas dah cerita.
Selepas Rasulullah disembuhkan oleh Allah, baginda berdoa kepada Allah tentang perkara sihir, maka Allah telah menunjukkan kepada baginda di mana barang-barang sihir yang digunakan untuk menyihir Rasulullah. Lalu baginda pun mengeluarkan barang-barang tersebut di sebuah perigi. Macam tu. Kita dah cerita dah minggu lepas. Terus. Mari tengok masyarakat Melayu kita macam mana. Sinonim sihir dalam masyarakat Melayu memang terkenal mengenai ilmu sihir. Ilmu sihir ini selalu dikaitkan dengan bomoh dan dukun. Dukun selalu guna. Tok bomoh memang selalu guna ilmu sihir ni. Dia kata, yang buat kakak ni bukan orang lain ni. Dia ada kat rumah tu. Dia duduk tengah live tu. Yang putih-putih pakai baju putih, dia pakai kepiah putih. Dia tu yang sihir kakak tu. Dia cerita macam tu. Dia boleh cerita macam tu. Jadi maknanya, dia cakap tu, Tok Bomoh ni cakap hasil daripada syaitan yang bisik kat telinga dia. Bisik kat telinga dia. Main mana syaitan boleh pergi bisik ni? Bila kita sedang bermunajat kepada Allah, malaikat ni Allah dah turunkan dah kata-kata dia tu kepada malaikat supaya bagi tahu kepada hamba Allah tu buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni. Syaitan dan jin mereka pergi dengar, curi dengar apa yang malaikat cakap dengan Allah SWT tersebut, lalu mereka nak sampaikan kepada Tok Bomoh seperti mana apa yang disampaikan oleh Allah tu. Cuma mereka edit, mereka create bagi jadi benda tu benda yang cukup merasui mereka. Tu bimbang tu. Itu cerita ni. Itu boleh baca dalam surah Al-Hijr. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَصْبَحَ شِهَابٌ مُبِينٌ. Allah cerita tu. Mereka cuba nak dengar. Tiba-tiba nak dengar tu, Allah panah mereka. Sebab nak curi dengar macam tu. Lalu mereka pun sampaikan berita tersebut kepada Tok Mo. Jadi kita berdengar, kan betul kan, dia cakap tu semua betul lah, orang-orang tu ciri-ciri orang yang dia cakap tu semua betul lah. Jadi maknanya itu semua diceritakan oleh syaitan dan jin kepada Tok Mo. Okey. Itu ceritanya. Yang kedua, ia sering dirujuk dalam masyarakat kita sebagai perbuatan orang yang atau kemasukan syaitan. Sikit-sikit kena history dia pergi cari Tok Mo. Memang tak kena lah. Memang teruk lah lepas tu. Siapa yang hidup di dunia ni mencari Tok Mo ataupun mencari Tok Bomoh, sikit-sikit cari Tok Bomoh, memang cepat baik tetapi mudarat dia lama. Cepat baik tetapi mudaratnya lama. Lama mudaratnya, sakit berpanjang-panjangan. Tetapi kalau menggunakan ayat Quran, rawatan Islam, maka dipermudahkan Allah SWT dengan izinnya. Okey. Yang ketiga, bahan yang sering digunakan oleh tukang sihir di kalangan masyarakat Melayu bergantung kepada keperluan tukang sihir itu sendiri. Lazimnya air sihir. Air, guna air. Keris yang berdarah. Telur, jarum dan patung merupakan bahan yang popular digunakan di kalangan bomoh atau tukang sihir di Malaysia. Biasa tengok tak cerita apa? Si jin. Cerita si jin tu betul lah tu. Memang macam tu lah sihir-sihir tu. Si jin. Si jin tu cerita apa? Cerita Turki. Turki. Jadi itu adalah cerita-cerita yang menceritakan tentang sihir. Macam tu. Terus. Amalan tukang sihir. Mari kita tengok. Macam mana dia boleh jadi tukang sihir. Apa amalan dia? Cuba tengok. Yang pertama, tampal mushaf di kedua kakinya. Nampak? Dia hina ayat Quran. Sebab tu syaitan jadi. Jadi, bahkan dia menulis Al-Quran dengan kotoran. Dia ambil najis, dia tulis ayat Al-Quran. Lalu syaitan jin pun datang kepada dia. Tu hebat tu. Yang ketiga, menulis ayat Quran dengan darah haid. Itu amalan dia. Ambil darah haid, kan? Duduk dalam apa? Duduk dalam apa? Gayung. Duduk dalam gayung, dia ambil darah haid tersebut, dia tulis nama Allah SWT. Dapat sihir dia. Nampak? Ini orang yang syirik betul kepada Allah SWT. Kemudian dia menulis surah Fatihah secara terbalik. Ini pun sama. Baca surah Fatihah secara terbalik. Ya Allah. Kemudian mengerjakan solat tanpa wuduk. Yang ni bahaya. Kita dulu kecil-kecil dulu macam tu kan. Semayang. Mak kata, semayang dah. Bila? Tadi. Kau semayang betul-betul? Betul. Bila kau semayang? Tadi. Tak apa mak cek semayang sekarang. Semayang?
tanpa ada wuduk. Sebab takut dengan mak pak. La ilaha illallah. Kan? Jadi, mai di zaman besar-besar ni, kalau sembahyang tak ada wuduk, itu boleh mengundang sihir datang untuk membantu kita. So bolehlah kalau nak buat, kalau nak test. So janganlah, wa na'udzubillah, bahaya, haram. Jangan buat. Siapa buat dosa besar. Kalau mati kafir. So. Dan seterusnya, ada yang tetap dalam keadaan junub terus menerus. Tu dia. Kemudian menyembelih binatang untuk dipersembahkan kepada syaitan. Itu pun sama. Kemudian menulis mentera dengan lafaz-lafaz yang mengandungi berbagai makna kekufuran. Cuba tengok tu, di KN tulis tu, wa ja'altu lahu malam mamduda, aku berikan kekayaan yang berlipat kali ganda. Terus, amalan tukang sihir selesai. Ada tak amalan-amalan tu yang pernah kita buat? Tak ada Ustaz, kita orang tak buat Ustaz. Tak buat, okey lah. Bagaimana sihir dilakukan? Cuba tengok. Tukang sihir akan menggunakan bahan-bahan yang didapati daripada tubuh badan manusia seperti rambut. Dia ambil rambut. Rambut kita ada sikat kan? Kita sikat rambut, jatuh dalam bilik air. Rambut kita pergi kedai gunting, kita pergi gunting rambut, ada di kedai gunting. Orang kedai gunting tu pula ada berpakat dengan orang yang dengki dengan kita. Orang dengki dengan kita tu, dia tengok tu, dia pergi kedai ni. Okay, fine. Okay. Satu hari kita pun pergi kedai gunting rambut. Dia pun kata, rambut dia kau tolong simpan lah. Nampak? Rambut dia tu, rambut kak tu, kau tolong simpan. Baik aku simpan. Kau nak bayar apa? Aku bayar RM50, kau simpan rambut dia. Simpan. Dia simpan rambut. Lepas tu dia ambil patung, dia simpul, cucuk pula. Pak. Ya ilaha illallah. Malam tu, si kakak tu dia bermimpi, dia kena patuk ular. Lalu jadilah sihir kepada dia, terkena sihir. Lalu bila saat orang azan, dia pun bergemuruh badan dia. Bila senja-senja, dia menangis seorang-seorang, sedih. Tu. Sebab apa? Sebab dia sudah ditakluki oleh sihir pada jasad dia. Itu bahaya tu, rambut-rambut jaga. Kuku pun sama. Duk gigit-gigit kuku kan, gigit-gigit kuku, puk. Lempar dia. Orang tengok, ini kuku Pak Imam. Kuku Pak Imam, lalu ambil lah kuku tu sebut. Okay. Lalu buat naya kat Tok Imam tu. Okay. Dan sebagainya yang kemudian diikat pada patung. Seterusnya patung itu dicucuk dengan jarum. Pada masa yang sama, jampi mentera dibaca oleh tukang sihir tersebut dan dipercayai mangsa akan berasa sakit dan boleh membawa maut. Boleh mati boleh mati. Sakit dia tu boleh membawa mayit. Boleh membawa maut. Itu bahaya. Itu sihir tu. Sebab tu kakak-kakak kena jaga betul-betul. Makcik-makcik, ibu-ibu jaga betul-betul. Sebab tu kita ni kena berhati-hati selalu. Berhati-hati selalu. Janganlah sewenang-wenangnya pergi kedai gunting rambut. Apa bendanya lah, ya Allah. Suka. Gunting sendiri je lah. Gunting sendiri. Tarik, angkat, gunting. Gunting sendiri je. Tak elok Ustaz, tak elok. Ada orang buat bagi elok. Dia gunting sendiri je, elok je buat. Okay, terus. Itu patung. Itu patung. Kemudian santau. Nama ini sudah begitu popular di kalangan masyarakat Melayu. Santau merupakan bahan campuran seperti kaca. Cuba tengok. Kaca, miang buluh, jarum yang ditumbuk halus, dimasukkan ke dalam makanan atau minuman mangsa dengan membaca ayat-ayat tertentu oleh tukang sihir. Tu dia. Makan. Kita pergi makan kat kedai-kedai yang kita tak tahu kedai tu okey tak okey. Tapi makan lah. Makan. Wah, keluar darah. Terkena sihir dan terkena santau. Ya Allah. Santau Sebab apa dia santau kita Ustaz? Dia kenalkan kita siapa? Dia nak test ilmu dia. Jadi ke tak? Tengok-tengok jadi. Ini pun bahaya orang yang belajar ilmu santau ni kadang-kadang dia nak test ilmu dia. So dia kadang-kadang dia tiup Jadi. Okay. So bahaya benda-benda macam tu.
Terus. Telur layang. Telur layang ni apa? Telur layang ni apa? Bukan telur berulang layang. Telur layang tu apa? Semua tak nak cakap. Tulis. Memang sami'na wa ata'na betul. Okey. Guling-guling telur ke badan. Ni juga tu. Telur layang ni macam ni. Telur layang ni, cuba tengok. Tukang sihir akan mengambil sebiji telur telah dijampi lalu dibalut dengan kain kuning. Kemudian sebatang jarum akan dicucuk ke dalam telur tersebut sambil jampi mentera dibaca. Akibatnya mangsa akan berasa sakit serta boleh membawa mood. Tu dia. Telur tu dibalut dengan kain kuning. Nampak tak kain kuning? So janganlah suka-suka nak pakai kain kuning ya. Siapa suka pakai kain kuning, digemari oleh jin. So jangan pakai kuning-kuning. Sekian dimaklumkan. Itu jaga kuning manja. Kenapa pakai kuning? Saja Ustaz, kita orang suka. Oh ya ke? Payung pun kuning? Ini biasa Ustaz. Saya pergi mana-mana saya suka buat payung ni. Siap. Raja tak payah kira lah. Raja bukan sebab pasal tu. Raja memang memang rasmi dia kuning. Kalau macam tu seletih lah semua tu kira bapak jin lah letih lah. Okay. Kemudian dia cucuk. Apa jadi kepada pesakit tersebut? Dia akan berasa sakit serta boleh membawa maut. Okey, terus. Tangkal azimat. Tukang sihir akan menulis ayat azimat dengan lidi, daun pokok kabung. Beserta dakwat merah yang dicampur dengan bedak za'faran dan air rus. Dakwat merah tersebut ialah darah seseorang yang telah mati dibunuh dengan kejam atau darah ayam jantan. Kemudian tangkal atau azimat tadi diperasap dengan kemenyan yang dilakukan pada malam Jumaat atau malam Khamis yang ditujukan kepada mangsanya. Ni pun bahaya. Ni pun bahaya. Jampi serapah tu. Dia bersusah payah cari benda-benda tu untuk apa? Untuk dia menenangkan hati dia di atas kesenangan orang supaya orang itu hidup dalam keadaan susah. Tu makna. Itu dia punya niat dia. Gila. Memang gila. Memang gila kerja ni. Tu jangan main-main benda ni. Okey, terus. 18. Tengok slide. Tanda-tanda orang terkena sihir. Mari kita tengok. Ada tak tanda-tanda ni? Siapa ada tanda-tanda ni, tolong angkat tangan. Yang pertama, sakit kepala selepas waktu asar ke atas. Yang kedua, badan terasa berat dan malas. Dia rasa kat mana ni? Dia rasa kat sini berat. Berat macam ada orang ni. Saya berubat seorang Puan Sri. Puan Sri ni happy dia orang Kedah. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar Ustaz? Lama tak nampak Ustaz Ada. Ustaz kat mana lah ni? Saya kat Mindas. Ustaz mai turun Sungai Besi Ustaz. Saya nak suruh Ustaz tengok saya ni. Kenapa sebelum ni dah tengok dah? Nak, bukan yang tu. Nak tengok ni. Nak tengok saya ni. Saya ada benda ke tak ada? Saya happy lah. Saya happy Sungai Besi. Saya tengok-tengok dia happy senyap. Lama-lama dia duduk sembang-sembang saya. Turun macam tu. La ilaha illallah. Saya kata pasal Puan Sri. Tak tahu Ustaz, saya rasa berat ni saya ni. Saya pun bila kita baca, ni saya ajar, saya ajar satu amalan. Senangnya amalan ni. Dia boleh menghilangkan semua penyakit kecuali mati. InsyaAllah. Ada satu ayat Quran berdasarkan dengan hadis Nabi SAW. Sekali, tunggu. Ingatkan saya. Kalau saya lupa, kita jumpa balik tahun depan. InsyaAllah. Okey. Yang kedua, badan terasa berat dan malas. Badan rasa berat, malas pula tu. Malas tunggu aku ni nak sembahyang tahajud pun tak sedap. Tak tahulah pasal apa. Sembahyang asar pun malas, tak tahulah berat tunggu nak sembahyang. Tu bahaya tu. Kemudian kalau dia tak kahwin lagi,
sukar mendapat jodoh. Sukar mendapat jodoh. Tak ada jodoh dia ni. Macam-macam dah orang main merisik. Semua lah kali putus. Tu bahaya tu. Orang berapa kali dah main tunang, lah kali tak kahwin pun. Putus. Jadi maknanya bimbang, bimbang benda-benda macam tu. Jadi sukar untuk mendapatkan jodoh. Bagi yang payah nak dapat jodoh, ada amalan untuk apa? Untuk senang mendapatkan jodoh, insya-Allah. Nanti kita akan cerita berkenaan bab yang tu. Bagi dapat jodoh senang macam mana, insya-Allah. Jangan suka memakai pakaian warna kuning kerana dia senang. Okey. Kemudian badan terasa bisa-bisa. Badan terasa bisa-bisa. Ish, tak tahulah rasa macam berbisa badan ni. Kalau orang macam ni bisa-bisa ni, kita pergi, kalau macam perubatan Islam, macam kita yang mengamal perubatan Islam, kita pergi cucuk dekat dia kepala macam ni. Kita tekan ya, kita tak tekan, kita sentuh ya. Rasa tak gerak. Oh sakit. Padahal kita tersentuh macam tu je, slow je. Sakit. Sentuh kat sini pula. Sakit. Dekat ibu kaki, pegang macam tu. Sakit. Sakit saja. Maknanya ada sihir dalam badan dia. Bahaya. Kemudian sukar tidur malam, payah tidur malam. Ya Allah. Siang mengantuk, malam terjaga. Malam berjaga. Jaga malam. Mata tu degil. Bahaya tu. Kenapa tak tidur ni? Entahlah tak ngantuk. Tak ngantuk. Tak ngantuk. Tengok pukul 9 malam, dia duduk makan dekat dapur seorang-seorang. Seorang-seorang makan. Umur berapa tu? Umur 85. Dia tak makan nasi, dia makan lauk ya. Ada tak macam tu? Ada. Umur 85 nampak muda lagi. Tetapi siang tidur, malam tak tidur. Makan ya. Makan. Bahaya tu. Kalau jumpa orang macam tu, dia pun heran kita tengok dia. Okay. Lari. Lari. Kau lari lah, dia ligan. Dia kejar. Okay. Kemudian, sakit pinggang tanpa sebab. Tu pun bahaya. Sakit pinggang tanpa sebab. Tak kahwin lagi, tapi sakit pinggang. Tu bahaya tu. Entahlah Ustaz, sakit pinggang lah Ustaz. Rasa macam, tak tahu lah nak kata senggugut tak senggugut Ustaz. Saya bukan period pun. Tak tahu lah Ustaz, sakit pinggang Ustaz. Umur berapa kak? 22. Tak tahu lah Ustaz. Tu. Boleh check balik lah. Sakit dada bila waktu asar ke atas. Waktu asar ke atas dia sakit dada. Masa dia sempit lah dada ni. Sakit dada lah. Allah, entahlah kenapa. Entah siapa yang salah. Dia pun nyanyi lagu tu kan. Tak tahu sebab apa. Bahaya. Kemudian mimpi melihat binatang seperti ular dan sebagainya. Mimpi melihat binatang seperti ular dan sebagainya. Dia mimpi ular. Ular patuk dia. Dia berada di tempat-tempat najis. Itu bahaya. Kemudian bermimpi di tempat yang tinggi. Mimpi tempat yang tinggi. Lalu dia jatuh ke bawah. Itu bahaya. Terus. Next. Sambung. Bermimpi di tempat yang kotor. Mimpi ada di tempat-tempat najis. Ini pun bahaya. Kemudian sakit anggota badan tertentu seperti kaki selepas waktu asar. Lepas asarnya sakit. Sakit kaki. Lepas asarnya sakit kaki. Itu bahaya. Ada terasa benda bergerak di bawah kulit. Ustaz cuba tengok tangan saya Ustaz. Itu bahaya tu. Itu memang ada benda tu. Pegang dia, tak ada apa. Tapi jalan ni, jalan ni. Jalan. Okey. Bahaya. Kemudian ada terasa bayi kerap menangis. Tu pun bahaya. Budak-budak bayi kan kerap menangis. Mangis tak habis-habis. Kemudian dia duduk tengok atas. Tu bahaya. Yang tu kena baca kepada dia sikit. Baca ayat kursi. Kemudian baca law anzalna. Kemudian pegang kepala dia, sapu muka dia. InsyaAllah dia boleh tidur lepas tu. Boleh tidur dengan elok. Kalau bayi yang kuat menangis, malamnya menangis. Asal malam menangis, asal senja dia menangis. Tu bahaya. Okey. Kemudian, suami isteri kerap bertengkar walaupun perkara kecil. Ni pun bahaya. Suami isteri kerap
bertengkar, walaupun hal kecil-kecil je. Hal apa? Hal tak buang sampah di luar je. Abang tolong buang sampah, tadi air balik, air nak tengok tak ada sampah dah tau. Dia balik-balik tengok ada sampah. Kan air kata kena buang, kenapa you tak buang? You itu pun you tak tahu ke? Dia marah, bola kan gaduh. Padahal benda kecil je. Ya. Isteri dia kata apa? Abang tolong tutup lampu kejap bang sebelum kita keluar ni. Lampu je tak tutup. Lampu apa? Lampu biasa je. Lampu bilik tidur je. La ilaha illallah. Marah bagai nak rak seolah-olah macam terbakar rumah tu. La ilaha illallah. Tu bahaya tu. Sayang melampau-lampau pada orang yang baru dikenali. Tu pun bahaya. Ada orang tundukkan kita kan. Ada orang tundukkan kita. Kita baru kenal orang tu je. Tiba-tiba kita sayang kat dia tu lebih gila-gila. Tu bahaya tu. Aku tak boleh lah pisah dengan dia. Aku rasa macam seronok lah kawan dengan dia. Tak tahulah, aku rasa sayang lebih kat dia. Aku jumpa kawan aku lama dah yang lain-lain. Yang ni aku rasa macam aku sayang sangat kat dia. Tu bahaya tu. Kemudian malas beribadat. Agak-agak ada ni. Siapa malas ibadat tu bahaya tu. Okey. Kaki anak saya ustaz. Lepas pergi berubat, syukur alhamdulillah hilang terus lepas tu. Okey lah tu. Okay. Kemudian panas baran pun sama. Panas baran. Kemudian sikap berubah secara mendadak. Tu bahaya. Gelisah dan panas di tengkuk ni. Bila dengar Quran. Orang baca Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Panas lah. Panasnya sakit. Tu bahaya tu. Okey. Panas habis. Okey. Kemudian kerap sendawa bila mendengar Quran. Orang baca Quran ya. Dia bunyi macam tu. Macam tu bahaya tu. Jadi maknanya itu semua ciri-ciri orang yang kena sihir. Ciri-ciri ya. Terus. Sambungan. Kerap keguguran. Ni pun bahaya. Kerap gugur. Janin dia tak lama. 2 minggu gugur. 2 bulan gugur habis. Tu bahaya tu. Gagal melakukan hubungan kelamin. Hubungan kelamin rasa macam tak heran langsung. Tak heran. Tu bahaya tu. Darah haid yang berterusan. Ni pun bahaya. Darah haid berapa lama? 14 hari. Dia datang apa? 25 hari. Bukan haid lah tu kak. Itu istihadah. Istihadah pun bukan dia ustaz. Saya tak tahu kenapa dia tak jadi macam ni kerap ustaz. Saya tak tahu lah. Baru ni ada seorang guru, cikgu pra sekolah datang. Ustaz tolong tengok saya ustaz. Saya tak tahu kenapa ustaz. Kenapa kak? Kenapa cikgu? Saya ni tak tahulah. Darah haid saya ni lama sangat ustaz. 14 hari. Dah lah 14 hari. Kemudian hari besoknya ada lagi darah ustaz. Saya tak tahu istihadah ke apa ni ustaz. Bukan sampai 10 hari, 14 hari. Dah berpuluh-puluh hari dah. Ruqyah dah kita baca ayat Quran, dia detect kepada diri dia. Betul ustaz, saya rasa berdebar ustaz, saya rasa berdebar. Punya sihir. Kena sihir. Balik mandi limau, mandi daun bidara, air daun bidara, sihat dah. Baru ni telefon, Assalamualaikum ustaz, saya dah okey ustaz. Masya-Allah. Allah sembuhkan makcik, saya kata. Allah sembuhkan cikgu, saya kata. Terima kasihlah ustaz berubat saya. Bukan saya berubat, saya ikhtiar je. Yang sembuh tu Allah. Okey, kisah. Macam tu. Kan? Baru dia lega balik. Kemudian, mengantuk bila dengar Quran. Yang ni memang kerap lah. Mengantuk. Orang baca Quran dia mengantuk. Jaga siapa yang dia mengantuk sangat, kuat sangat mengantuk. Orang baca Quran dia, surah Al-Mulk dia mengantuk. Orang yang baca Al-Mulk dia mengantuk. Bahaya. Okey. Kemudian, darah haid yang berterusan, batuk yang berpanjangan, batuk tak henti-henti. Berapa bulan dah batuk ni makcik? 3 bulan dah batuk ustaz. Dah minum ubat dah. Minum ubat macam-macam ustaz. Cuma kelorok saya tak minum lagi. Jangan bahaya. Jadi maknanya 2 bulan, 3 bulan dia dah batuk. Yang tu pun ada tanda-tanda orang yang terkena sihir. Selalu ditindih ketika tidur. Ini pun sama. Kena tindih, kena lanyak dengan siapa tak tahu. Lanyak malam-malam. Nak baca ayat kursi tak lepas. Nak baca Fatihah tak lepas. Nak baca la ilaha illallah tak lepas. Dia kena tindih.
Kena tindih. Tindih kenal dengan lelaki dia tak apa. Ni benda-benda yang mengarut ni. Okay. Okay. Kemudian mandul. Ni pun sama. Bahaya. Kalau mantul tak apa. Mandul bahaya. Tu, Terus. Mimpi seram. Kerap mendengar bisikan. Orang bisik. Hai, jom. Hai, jom. Jom keluar rumah. Jom. Jom keluar rumah. Itu bahaya tu. Itu bahaya. Kerap mendengar bisikan. Gangguan emosi dan mental. Sakit ketika ziarah orang meninggal. Lepas ziarah orang meninggal, sakit. Itu bahaya. Pergi tengok orang mati. Yang balik-balik, dia sakit. Itu bahaya. Ada orang baru ni. Waktu saya di Mesir lah. Ada seorang Melayu ni. Dia tengok orang meninggal. Okay. Kemudian dia pergi cakap dekat Arab tu. Dia kata, ini yang mati ni alim ulama kan. Alim ulama. Boleh tak saya nak pergi mandi air dia di bawah dia? Saya nak pergi mandi di bawah. Saya nak ambil barakah daripada dia. Bukan barakah tu. Arab tu marah. Dia kata kau jangan buat benda tu. Bimbang takut-takut Allah buka hijab kau. Buka hijab dia. Kan? Buka hijab dia. Siapa yang nak tengok jin boleh buat macam tu. Mandi air jenazah. InsyaAllah dia akan buka hijab. Bahaya tu. Jangan. Jangan buat benda-benda tak baik. Nanti tak boleh tidur. Tiba-tiba nampak semua alam-alam jin semua nampak. Lagi bahaya. Ustaz, rumah saya ni ada ramai makhluk lain pula Ustaz. Ingat aku saya seorang, saya dengan family saya rupanya ramai lagi Ustaz. Bahaya kan. So janganlah nak pergi duduk mandi air jenazah tu. Orang duduk mandi jenazah kat atas, dia duduk bawah pangkin mandi air jenazah tu. Tu bahaya. Buka habis hijab. Kalau nampak tu buka hijab kan? Ya, buka hijab. Suka melakukan tabiat buruk. Tabiat buruk apa? Macam-macam lah. Benda pelik-pelik. Terlalu rasa rendah diri. Terlalu rasa rendah diri dan tidak berkeyakinan. Rendah diri tak habis. Tak yakin hidup dia. Itu bahaya. Macam mana nak tutup hijab tu? Baca waja'alna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa'arshana fawla lil-usul. Tutup. InsyaAllah tak nampak. Kemudian nafsu seksual yang melampau. Tu pun bahaya. Setiap hari gila. Setiap hari nak bersama ya. Tu pun bahaya. Sehari dah lah 2-3 kali. Lepas tu setiap hari pula. Cari pasal. Okay. Tu mengarut tu. Kemudian, next. Selalu melihat kelibat di rumah. Tu pun bahaya. Kelibat di rumah. Terasa diri terlalu diperhatikan. Duduk seorang-seorang tu, rasa ada orang macam tengok kita. Tu bahaya tu. Siapa pula tu? Tak silap aku seorang je dalam rumah ni. Kenapa ada lagi? Siapa pula? Tu bahaya tu. Melihat jin secara terus, tu pun bahaya. Melihat, nampak sendiri dengan mata kepala dia sendiri, nampak jin. Tu pun bahaya. Habis Ustaz, habis nak buat macam mana Ustaz? Apa amalan dia Ustaz? Mari tengok, next. Amalan pembatal sihir. Okey, ini amalan pembatal sihir. Yang pertama, baca wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. 1. Baca 3 kul. 3 kul tu bukan kul. Kul wallahu ahad sampai habis. Kul a'udzu falaq sampai habis. Kul a'udzu binnas sampai habis. Tu 3 kul. Dia kul. Pang semua ni. Kul. 3 kul dia kul. Baik sebut call ya. Call. Kemudian surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Baca yang tu. Kemudian baca ayat kursi 255 sampai Allah waliyul ladzi. Kemudian baca lillahi ma fis sama sampai la yukallifullah. 5 ayat awal. Kemudian tengah ayat kursi dengan 2 ayat selepasnya. Kemudian 3 ayat di hujung surah Al-Baqarah.
Itu. Macam baik baca mak surat pun selamat. Betul? Baca mak surat. Kemudian sambung ayat surah Yunus. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr. Innallaha sayubtiluh. Pada kalimah sayubtiluh itulah yang akan menjadi pembatal sihir. Innallaha sayubtiluh. Sesungguhnya Allah pasti menghapuskan sihir tersebut. Innallaha la yuslihu amal muslimin. Sesungguhnya Allah tidak akan berjayakan amalan-amalan orang yang perosak, iaitu orang yang melampaui batas, mufsidin. Kemudian sambung, fawaqa'al haqqa wa batala ma kanu ya'malun. Ini pun pembatal sihir. Maka Allah mendatangkan kebenaran lalu dibatalkan apa yang mereka lakukan. Kemudian masuk surah Taha sikit. Innama sana'u kaidu sahir. Sesungguhnya mereka itu mengamalkan sihir, tetapi Allah sudah tidak berjayakan mereka apa yang mereka lakukan. Baca tu surah Yunus ayat 81. Surah Yunus ayat 81. Okey. Inilah amalan-amalan pembatal sihir. Nampak macam mana Ustaz? Baca semua ni, tiup ke air. Ni air kan? Tiup. Habis. Kemudian minum air dulu. Baca selawat. Kalau boleh baca Fatihah, selawat. Minum. Mudah-mudahan tak ada rahsia dalam kehidupan kita. Macam tu. Okey. Wallahu ta'ala alam. Okey, boleh buka mic kalau ada yang nak bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Ustaz, satu nak minta izin kalau Ustaz bagilah macam amalan pembatal sihir ni saya screenshot sharekan dalam group boleh Ustaz? Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sama. Lagi satu macam ayat-ayat ni Ustaz, tak semestinya kita disihir baru kita nak beramal. Kita boleh je beramal kan? Boleh beramal. Okey. Baik Ustaz, terima kasih banyak. Untung kita yang beramal, bila orang kena sihir, kita baca apa yang kita amal tersebut, boleh menyembuhkan orang lain. Itu untungnya. Kalau kita tak kena sihir, kita amal. Untungnya apabila orang kena sihir, kita pergi baca kepada orang tersebut apa yang kita baca selalu, yang kita beramal selalu, maka orang tu akan sembuh dengan berkat apa yang kita amal. Macam tu. Untungnya tu. Ustaz, lagi satu, pasal santau tadi kan? Saya pernah berhenti minum di Taiping, dekat Cangkat Jering. Masa dah hidang 4 orang adik saya dengan 2 orang anak saya lah. Masa dah hidang air semua, semua minum. Saya biasakan minum, saya akan mula dengan Bismillahirrahmanirrahim tu. Saya angkat je gelas meletup, berkecai. Lepas tu memang terkejut, tak pernah berlaku kan. Lepas tu jadi terdiam, lepas tu semua macam ada muka suspend sebabnya dia orang kata pot situ memang orang suka test santau macam Ustaz kata tadi lah. Tapi tak tahulah, saya macam tak apalah, berserah pada Allah, Alhamdulillah lah tak sempat minum kan. Cuma keadaan pecah meletup tu memang terkejut sangat, memang berkecah habis. Okey. Itu memang betul Ustaz, salah satu sebab santau. Saya jawab. Dia berlaku setelah kita melazimi beramal dengan sesuatu amalan. Lalu ketika mana kita membaca, sedangkan kita dah banyak dah amalan yang apa yang kita dah amal tu. Bila kita nak minum, kita baca lagi apa yang kita dah beramal, lalu Allah selamatkan kita berkat apa yang kita amal tersebut. Lalu Allah selamatkan kita sebab tu meletup. Okey, itu. Okey, amalan yang boleh menghilangkan segala penyakit kecuali mati. Okey, biasa kan, ini disuruh oleh baginda Nabi SAW. Nabi buat sendiri. Dan Abdullah bin Mas'ud pun pernah dibuat oleh Rasulullah. Dan Rasulullah pun diajar oleh Jibril AS. Apa dia? Pegang di kepala, baca law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada wa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul qudus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Subhanahu ma fis samawati wal ardi wal azizul hakim. Cukup macam tu. Pegang saja, baca. InsyaAllah akan menghilangkan segala sakit yang ada di dalam jasad kita dengan izin Allah SWT. Ustaz, kita buat tak jadi pun Ustaz. Salah baca.
Jadi maknanya baca betul-betul. InsyaAllah dengan berkat ayat tersebut, InsyaAllah akan hilang segala penyakit kita. Kecuali mati. Surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr. Surah Al-Hashr. Itu Ustaz. Salam. Kalau orang yang menurun tu macam kita orang utara kan ada lah kita panggil bomoh tiba menurun kan. Betul lepas dia menurun tu orang yang berubat tu dia akan muntah keluar macam bulu kebung, bulu duri kan. Tu macam mana? Tu kira sihir ke macam mana tu? Sihir. Sihir juga tu. Sihir. Cuma kita tengok benda tu. Hebatnya keluar ni semua ni. Hebatnya. Sampai keluar kaca semua ni. Hebatnya. Sihir lah. Kita dah baca tadi. Kan? Jadi maknanya dia nak menyihirkan kita lalu dia tengok kita dia pertunjukkan dia dipertontonkan kepada khalayak ramai bahawasanya orang ni kena sihir. Padahal dia yang nak sembuhkan kawan tu. Dengan menggunakan perantaraan jin dan syaitan tu. Lalu dia disembuhkan. Memang sembuh. Tetapi lepas tu dia akan menjadi sengsara. Itu bimbang tu. Cepat baik tetapi sengsara berpanjangan. Orang yang menurun tu dia syirik yang Ustaz. Syirik lah. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Salam. Saya nak tanya sikit. Menantu saya dia keguguran tahun lepas. Lepas tu baru ni dia kira ada pula lah kan dalam 2 bulan macam tu. Tapi dia bangsa turun darah balik. Jadi mak, biasa saya cakap anak dia macam ada jin lah ke Ustaz nak tahan daripada mengandung. Macam mana tu Ustaz? Yang tu kita tangguh minggu depan. Ustaz Abbas dah masuk lah ya. Ustaz Abbas dah masuk lah. Jadi saya rasa itu saja pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah memberkati kita pertemuan kita pada malam ni dan mudah-mudahan Allah merahmati kita semua keluarga di dalam jagaan Allah dan di dalam peliharaannya, insya-Allah. Wahadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan bersama Jin Ai, teruskan bersama Ustaz Abbas lepas ni. Wahadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kena baca sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Jadi sebelum ni minta Ustaz baca ni dululah tasbih kafarah dan doa ni surah Al-As. Subhanakallah. Terima kasih Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa hadza billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jadi ada apa-apa soalan kita sambung minggu depan. Jadi syukran jazilan sekali lagi pada Ustaz, kepada para jemaah. Banyak soalan-soalan yang ada di chat tu. Jadi kita tangguhkan dululah insya-Allah. Jadi terima kasih pada semua dan sebenarnya kuliah kita pada malam ini mula pukul 9.15. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Bonda. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. InsyaAllah teruskan bersama. Moga kita terus Terima kasih Ustaz dan semua. Allah sentiasa jaga kita dari keburukan sihir dan tukang sihir. Nampaknya Datuk yang Amat Arif, Datuk Abbas Nordin pun dah ada di talian untuk kuliah kita seterusnya. Jadi Ann ataupun Mira ke? Siapa yang ambil alih? Assalamualaikum. Cepat sangat ke saya masuk? Saya minta maaf. Tak apa Ustaz. Yang Amat Arif tak apa. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Datuk. Bonda ada ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak pastilah Bunda Ann. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak mula awal ke? Mula sekarang pun boleh juga ke ya Datuk? Boleh. Ya. Okey. Ann ada, Mulalah, Bunda Ann jangan buang masa. ada, tak keluar lagi. Norini ada ke? Tak ada. Kalau tak ada, Mira lah.
Benda yang solat kot. Okey, tak apa. InsyaAllah. Okey, baik. A'udzubillahi minasyaitanir